Hi everyone. Dalam rakaman ini kita akan bermula untuk bincang taburan normal. Kita akan bincang kegunaan taburan normal. Selepas itu kita akan tengok satu taburan normal yang penting, iaitu taburan normal piawai. Jenis taburan kebarangkalian untuk pemboleh ubah rawak selanjar. Kita sudah bincang takrifan untuk pemboleh ubah rawak selanjar dalam 2 rakaman dulu. So kalau murid-murid tak ingat ini, tolong kembali kepada rakaman itu. Ialah pemboleh ubah rawak yang boleh ambil nilai dalam sesuatu selang. Contohnya kalau saya diberi kosong kurang daripada X kurang dari 1. So nilai X kita ini boleh ambil apa-apa perpuluhan yang di antara kosong sampai 1 ini. So untuk pemboleh ubah rawak selanjar ini, kalau taburan kebarangkalian ini ada bentuk loceng seperti ini, kita akan panggil dia sebagai taburan normal. So, apakah maksud dia bila graf ini berbentuk loceng untuk taburan kebarangkalian dia? Itu bermaksud kebarangkalian dia lebih besar bila nilai X ni berhampiran dengan purata dia. So, purata dia adalah di tengah graf di sini. So, ini adalah purata yang dipanggil mean di sini. Dan di kiri dan kanan graf sini, bila nilai X jauh dari mean dia, dari purata, kebarangkalian dia sangat kecil. Ini bermaksud kebarangkalian akan menjadi lebih besar bila dia pergi kepada mean. Selepas itu, bila dia pergi dari mean, dia akan kurang lagi. Okay? Sangat penting. Murid-murid perlu faham beberapa ciri-ciri tentang graf ini. Ciri-ciri pertama ialah graf ini ada simetri. Okay, simetri dia pada mean, purata dia di tengah-tengah graf ini. So, bila saya tengok 4 taburan normal di sini, setiap kali bila saya tengok tengah dia, okay, tengah dia adalah mean dia. So, selepas saya tengok tengah, saya tengok kiri kanan graf ini, saya boleh tengok simetri kepada graf ini. Kita akan guna graf taburan normal ini dengan cari luas di bawah graf ini, kerana luas di bawah graf ini adalah kebarangkalian yang kita perlu, ya. So bukannya ketinggian dia yang akan memberi kita kebarangkalian nanti. Kebarangkalian diberi oleh luas di bawah graf. Bila graf tinggi, itu bermaksud luas dia akan tinggi juga. Oleh itu, ketinggian dan luas ada kehubungan, tetapi ketinggian ni bukan kebarangkalian, ya. Kebarangkalian akan diberi oleh luas di bawah graf. Setelah kebarangkalian, semua graf taburan normal, contohnya 4 graf taburan normal ini, akan ada luas di bawah graf yang sama kerana jumlah kedaburannya mestilah sama dengan 1. Oleh itu, luas di bawah setiap graf taburan normal mesti sama dengan 1. Okay, kalau kita ada luas di bawah graf yang sama untuk setiap graf, kenapa di dalam gambar ini kita ada 4 jenis graf taburan normal yang berbeza? Kita boleh tengok dari legend di kanan sini. Perkara yang pertama yang berbeza di sini adalah mean dia. Okay, so huruf ni adalah huruf M dalam Greek, iaitu untuk mean. So kita boleh tengok kebanyakan 3 graf ini ada mean kosong, oleh itu kita ada simetri dia pada X sama dengan kosong. Tetapi satu ada mean dengan negatif 2. Oleh itu puncak graf dia setelah pindah ke negatif 2 di sini. X ialah negatif 2. Sebab tu kedudukan graf dia berkaitan dengan mean dia. Okay? Puncak graf akan duduk di tempat mean itu. Itulah kedudukan graf. Tetapi bentuk graf ini akan berkaitan dengan huruf ni, sigma kuasa 2. Okay, sigma kuasa 2 ini adalah simbol untuk variance dia. Variance kita ingat adalah kebezaan antara data dengan mean. So kalau variance dia kecil, itu bermaksud kebanyakan data dia adalah berhampiran dengan mean. Dan kalau variance dia besar, itu bermaksud kebanyakan data dia jauh daripada mean. So kalau variance sigma kuasa 2 ini kecil,
kebanyakan data dia akan berhampiran mean, itu bermaksud di berhampiran mean ini kebarangkalian akan lebih tinggi. Oleh itu graf ini akan tinggi. Tetapi kerana luas dia mestilah sama dengan 1, itu bermaksud graf ni mestilah kurus dan tinggi. Itu bermaksud ada banyak data yang jauh daripada mean. Oleh itu graf ini akan menjadi lebih lebar. Tapi bila graf ni lebar, luas dia mestilah sama dengan 1. Oleh itu, bila graf ini menjadi lebar kerana variance dia besar, itu bermaksud graf dia dan puncak di mean ni mestilah lebih rendah. Okay, so kebentukan graf dan kaitan dia dengan mean dan variance ni penting untuk diingati kerana dia boleh ditanya di dalam peperiksaan nanti. So kita perlu tahu mean berkaitan dengan kedudukan graf, kedudukan puncak dia, dan variance akan berkaitan dengan bentuk dia. Bentuk dia mestilah loceng, tetapi variance dia akan memberitahu kita adakah graf itu puncak dia tinggi atau rendah, dan adakah loceng itu kurus atau lebar. Di sini mari kita tengok tata tanda untuk taburan normal. Jika X ada taburan normal dengan mean dan variance yang diberi, kita akan tulis X sama dengan normal, di mana kita beri huruf nombor pertama adalah nombor mean, nombor kedua adalah untuk variance dia. Adalah normal dengan 01, itu bermaksud mean iaitu puncak graf nanti adalah di 0 dan variance dia adalah 1 nanti. Ini adalah mean, ini akan memberi kita variance. Untuk kebarangkalian, tata tandanya akan mengguna selang untuk nilai X. Ini kerana X adalah pemboleh ubah rawat selanjar. Oleh itu, X boleh ambil apa-apa nilai di dalam satu selang. So, contohnya kita boleh tulis P, iaitu P dari perkataan probability, iaitu kebarangkalian X lebih dari R. Dan kita nak tunjukkan dia pada graf, kita akan cari nilai R. So contohnya kalau ini adalah nilai R, luas di sini adalah luas bila X lebih dari R. So luas ini akan memberi kita kebarangkalian X lebih dari R. Kita juga boleh beri kebarangkalian untuk selang seperti ini, di mana kita ada satu nilai yang kurang dari X dengan kurang dari nilai kedua. So, kalau kita nak tunjukkan selang seperti ini pada graf taburan normal nanti, kita perlulah tengok mana nilai R1, mana nilai kedua. Selepas kita dah tandakan dua nilai itu, nilai untuk luas di bawah graf dia, so luas ini adalah kebarangkalian untuk selang ini. So, kebarangkalian R1 kurang dari X kurang dari R2 diberi oleh luas ini. Untuk cuba soalan 11 di muka surat 90. Secara biasa, tolong semak jawapan dan buat pembetulan sebelum sambung dengan video ini. Faham apakah taburan normal? Kalau murid-murid ada apa-apa yang murid tak faham tentang takrifan taburan normal ini, kita boleh bincang pada hari Sabtu nanti. Yang penting, iaitu taburan normal piawai yang biasanya diberi huruf Z besar. Ini kerana kebarangkalian untuk taburan normal biasa susah dicari. Ini kerana luas di bawah lengkung normal ini perlu dicari dengan guna kameran. Dan persamaan untuk graf taburan normal ini adalah sangat susah dan perlukan kameran yang sangat susah untuk dibuat. Kita tak akan belajar rumus untuk selesaikan kameran itu dalam SPM. Dan biasanya kita perlu tunggu untuk tahun 2 kalau kamu buat darjah matematik di universiti untuk belajar kameran ini. Oleh itu, apa yang kita sudah buat untuk orang biasa ialah kita telah bina satu jadual untuk kebarangkalian untuk satu taburan normal yang dikenali sebagai taburan normal piawai. Dan selepas itu, kita akan
tukar semua taburan normal yang lain kepada Z ini dan guna nilai Z yang kita ada untuk cari kebarangkalian dia dari jadual kebarangkalian ini. Kaedah untuk tukarkan X kepada Z ini kita akan belajar dalam rakaman yang minggu depan, tetapi untuk minggu ini kita hanya akan belajar bagaimana kita akan guna jadual kebarangkalian untuk taburan normal piawai ini untuk jawab soalan. Tapi perkara yang paling penting yang kita perlu ingat untuk taburan normal piawai ialah mean dia adalah kosong dan variance dia ialah 1. Jadual untuk kebarangkalian taburan normal piawai ini akan diberi untuk murid-murid dalam peperiksaan SPM bersama-sama dengan senarai rumus nanti. Di bawah jadual ini, kamu akan diberi perkataan-perkataan ini yang memberitahu kamu bagaimana guna jadual ini. So, di sini kita boleh tengok ini adalah persamaan untuk lengkung taburan normal. Dan di bawah itu kita diberitahu QZ ini adalah kamiran dari K sampai infinity untuk F ini. So, ini adalah kamiran untuk persamaan graf, iaitu ini adalah luas di bawah graf untuk nilai X lebih dari K. So, kita boleh tengok dalam graf ini, sini adalah K untuk nilai X atau Z. Dan selepas itu, bila kita buat kamiran dari K kepada infinity, ini akan memberi kita luas di bawah graf di kanan K, iaitu X lebih dari K. Itu bermaksud nanti bila kita cari nilai K di dalam jadual nanti, nilai yang kebarangkalian yang kita dapat adalah kebarangkalian bila X lebih dari K ini. Selain dua persamaan di bawah di sini, kita juga diberi arahan penting ini. Bagi Z negatif, guna hubungan ini. Ini sebab jadual yang kamu diberi di dalam peperiksaan bukan jadual lengkap. Ini kerana jadual yang kamu diberi hanya ada satu helai muka surat saja dan kita hanya ada ruang untuk beri kita untuk nilai-nilai Z yang positif sahaja. So, jadual nanti tak akan ada nilai negatif untuk nilai Z atau K ini. Oleh itu, kita mestilah ingat hubungan yang penting ini. Kalau kita nak cari kebarangkalian bila Z ialah negatif, kita mestilah buat satu tolak Q negatif Z dari jadual ini. Iaitu, kalau saya nak cari Z, contohnya lebih dari negatif 0.12 nanti, apa yang saya perlu buat ialah saya perlu cari nilai 0.12 dari jadual nanti dan guna satu tolak kebarangkalian itu dari jadual. So, inilah kebarangkalian bila dia negatif. Tolak kebarangkalian nilai positif. Mari kita tengok dari graf di sini. So, kita sudah tengok ini adalah kebarangkalian bila K adalah nilai positif. Jika kita ada nilai K negatif, itu bermaksud dengan simetri dia, contohnya negatif K akan berada di sini. Dan kita sekarang nak luas yang lebih dari negatif K, oleh itu kita nak luas di sini. Jika kita ada nilai K negatif, itu bermaksud dengan simetri dia, contohnya negatif K akan berada di sini. Dan kita sekarang nak luas yang lebih dari negatif K, oleh itu kita nak luas di sini. Tetapi di sinilah kita akan guna simetri untuk graf kita ini. Kerana kita tahu bahagian di sini adalah QZ, itu bermaksud dengan menggunakan simetri bahagian di kiri ini jugalah QZ. Iaitu nilai di sini di mana X kurang dari negatif K ini adalah sama dengan kebarangkalian bila X lebih dari K dengan menggunakan simetri graf ini. Dan sebab kita tahu jumlah untuk semua luas di bawah graf ini adalah 1, kita boleh guna satu tolak bahagian yang kita tidak warna di sini, iaitu
kebarangkalian X lebih dari K. So di sini kita dapat Z lebih dari 0.12. Kita akan tengok satu contoh bagaimana kita guna hubungan ini nanti. Tapi sekarang, sebelum kita tengok bagaimana kita guna hubungan ini, mari kita tengok bagaimana kita guna jadual untuk cari kebarangkalian seperti ini dulu. So contohnya kalau saya nak guna taburan normal piawai untuk cari kebarangkalian bila Z lebih dari 0.74. Mari kita buka jadual taburan normal piawai, dan kerana kita nak Z lebih dari 0.74, itu bermaksud kita nanti nak cari nilai 0.74 pada jadual ini. So untuk nombor perpuluhan yang pertama, so 0.7 ini kita akan baca dia dari barisan pertama di sini. So 0.7 adalah di sini, 0.7. 4 ini kita perlu cari 4 di atas, di barisan teratas ini. So 4 adalah di sini. So 0.74 adalah kebarangkalian ini, 0.2296 adalah 0.2296. Okay, satu kali lagi, kalau kita nak 0.74, kita cari nombor pertama dan nombor kedua di kiri sini, 0.7. Selepas itu 4 ini kita cari di atas. So di sini kita ada 0.74. So untuk jadual ini 0.2296 adalah kebarangkalian yang kita perlu. Jadual taburan normal piawai yang kita beri dalam peperiksaan boleh diguna untuk cari kebarangkalian untuk nombor perpuluhan yang ada 3 nombor selepas perpuluhan itu. Iaitu contohnya, kalau kita nak cari kebarangkalian bila Z lebih dari 0.742, iaitu ada 3 nombor selepas perpuluhan itu. Untuk guna jadual untuk cari kebarangkalian ini, langkah pertama adalah sama untuk bahagian pertama. Untuk 3 nombor hadapan ini sama dengan 0.74. So kita akan dapat 0.2296 juga. Tetapi sekarang kita ada satu langkah lagi untuk digit terakhir ini, taburan normal piawai. Ini kita boleh tengok kita ada satu bahagian jadual ini yang kita belum guna, iaitu bahagian di kanan sini. So digit yang terakhir, digit 2 ini perlulah dicari di dalam jadual, bahagian kanan jadual ini. So digit terakhir ini adalah 2. So kita nak guna barisan yang sama untuk 0.7 dan tengok 2 apakah nombor yang diberi, iaitu nombor 6. Di sini kita boleh tengok dalam bahagian ini kita diberi perkataan tolak di sini, iaitu nanti kita nak tolak 6 ini daripada jawapan yang kita ada tadi. So kita ambil 6 itu dan kita tolaklah dia dari 0.2296 ini. So tolak 0.0006. 6 itu adalah digit terakhir. So sama seperti ini, 0.0006. So inilah dari digit 2 ini. Okay, so kebarangkalian terakhir adalah 0.2290. Kita boleh tengok kebarangkalian bila Z lebih dari 0.74 ialah lebih daripada kebarangkalian bila Z lebih daripada 0.742. Dan kita boleh tahu ini adalah fenomena yang betul bila kita tengok graf taburan normal bentuk loceng ini. 0.474 adalah di sini, 0.742 contohnya di sini. Kita boleh tengok luas di kanan dia lebih bila nombor lebih kecil. So 0.74 akan ada kebarangkalian yang lebih daripada 0.742. Kebarangkalian yang didapati dari digit terakhir ini. Okey. So inilah bila kebarangkalian Z lebih daripada digit yang diberi di dalam jadual.
Apakah yang kita perlu buat bila kita suruh cari kebarangkalian Z kurang daripada 0.74 ini? So, kita perlu guna faktor ini, iaitu jumlah kebarangkalian dia mestilah sama dengan 1. So, kalau di sini adalah 0.74 dan kita boleh dapat luas ini dari jadual. Untuk cari luas yang di kiri dari 0.74, iaitu bahagian yang saya berwarna oranye di sini, ya. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh guna satu tolak dengan luas ini yang kita dapat dari jadual. Ini sama dengan kata saya guna satu tolak kebarangkalian Z lebih dari 0.74. Okay? So ini perkara penting kerana kita perlu ingat jadual yang diberi dalam peperiksaan hanya beri kebarangkalian bila Z lebih daripada nombor itu. So untuk bila selang ialah kurang dari nombor ini, kita mestilah guna satu tolak kebarangkalian dari jadual. Okay. Tadi kita sudah tengok kebarangkalian ini adalah 0.2296. Okay, so kita boleh dapat kebarangkalian ini ialah 0.7704. So kalau murid-murid tak ingat rumus ini yang mengguna satu tolak kebarangkalian Z lebih dari nombor yang sama itu, okay, murid-murid boleh lukislah graf loceng ini, warnakan luas yang perlu dicari untuk ingat rumus ini. Contoh ketiga yang saya akan buat ialah bila kita nak cari Z lebih daripada nombor yang negatif. Okay, kita perlu ingat bila kita kembali kepada jadual ini, kita boleh tengok dari kiri sini semua nombor yang diberi dalam jadual ini adalah nombor positif. Dia bermula dari 0 dan tamat pada 3.0 ini. So kita tak akan dapat nombor negatif dari jadual ini. So bagaimana kita cari kebarangkalian bila nilai negatif diberi untuk Z? Kita perlu ingat perkara ini, rumus yang kita bincang tadi, iaitu ini adalah sama dengan kebarangkalian bila satu tolak PZ lebih dari 0.74. Sekali lagi hubungan ini boleh ditengok bila kita lukis graf loceng ini. So bila saya lukis graf loceng ini, saya boleh letak negatif 0.74 di sini, dan kerana kita nak kebarangkalian bila Z lebih daripada dia, itulah bahagian ini, bahagian merah ini. Dan bahagian merah ini boleh didapati bila kita buat satu tolak bahagian yang saya akan berwarna biru di sini. Ya, so kebarangkalian biru ini, iaitu kebarangkalian bila Z kurang dari negatif 0.74. Kebarangkalian ini bila Z kurang daripada negatif 0.74 ini boleh didapati dengan simetri. Kerana dia ada simetri kepada min ini, itu bermaksud luas di kiri negatif 0.74 ini sama dengan luas di kanan 0.74 ini. Oleh itu, satu tolak kebarangkalian Z kurang dari negatif 0.74 sama dengan satu tolak kebarangkalian Z lebih dari 0.74. So di sini kita boleh tengok bila kita guna kebarangkalian yang kita dapat dari jadual tadi, ini juga akan memberi kita kebarangkalian 7704. Okay, saya akan buat satu contoh lagi bagaimana kita guna jadual taburan nombor piawai untuk jawab soalan kebarangkalian ini. Okay, di sini kita disuruh cari kebarangkalian bila nilai Z di antara 0.2 dengan 1.4. So bila saya lukis graf loceng ini, 0.2 di sini dan 1.4 contohnya di sana. Iaitu inilah luas yang kita perlu. So kerana graf hanya memberi kita luas di kanan sesuatu nombor, itu bermaksud apa yang kita perlu buat ialah kita perlu guna
luas di kanan 0.2 tolaklah dengan luas di kanan 1.4. Barulah kita boleh dapat ruang hitam ini. Kebarangkalian bila Z lebih daripada 0.2 tolak kebarangkalian bila Z lebih daripada 1.4. So kita sekarang nak pergi kepada jadual kebarangkalian untuk cari nilai 0.2 dan 1.4. So kerana kita hanya ada satu digit saja, kita boleh cari 0.2 dan 1.4 di sini. Dan kerana kita tiada digit lagi, digit selepas itu adalah kosong. So kita akan dapat 0.420 dan 0.0808. Tolak 0.808. Oleh itu kita akan dapat jawapan terakhir 0.3399. So kaedah-kaedah untuk jawab soalan seperti ini, dari empat contoh ini, murid-murid perlulah ingatlah. Okay? So saya nak murid-murid cuba guna kaedah-kaedah ini pada soalan 13 pada muka surat 92. Okay, tolong berhenti video di sini dan cuba guna kaedah yang kita bincang dalam contoh ini untuk sendiri. Bila kamu sudah siap, tolong semak jawapan, buat pembetulan sebelum sambung video ini. Video ini kita akan cari kaedah untuk cari nilai Z dari kebarangkalian yang diberi. So contohnya kalau kita diberi kebarangkalian Z lebih dari R sama dengan 0.88 dan disuruh cari nilai R. Bagaimana kita buat soalan seperti ini? Kebarangkalian ini dari jadual taburan normal piawai. Tetapi bila saya pergi ke jadual ini, kita boleh tengok nombor kebarangkalian yang terbesar ini adalah 0.5. Okay? Ini kerana jadual yang diberi dalam peperiksaan bukan jadual yang lengkap. So 0.88 ni bukan dalam jadual yang diberi. Oleh itu kita perlulah buat transformasi kepada nilai ini sebelum kita boleh cari dia pada jadual yang diberi. Hubungan yang kita boleh dapat daripada graf loceng ini. So kalau bahagian ini adalah R, bahagian yang diwarna biru ini ada luas 0.88. Ini bermaksud bila kita buat graf seperti ini, apa yang saya boleh buat ialah buat transformasi kepada dengan guna simetri dia. Okay, dengan menggunakan simetri dia, so sign di sebelum R ini telah ditukar kepada negatif kerana kita dah tukar dari kiri ke kanan, dan luas di sini adalah 1 tolak 0.88 iaitu 0.12. Lebih dari negatif R adalah sama dengan 0.12 dan 0.12 inilah kebarangkalian yang kita akan cari dari jadual nanti. So bila kita kembali kepada jadual ini, saya nak cari nilai 0.12 dari jadual. So bila saya cari dia, kita tak ada 0.12 dari jadual di sini. Okay, nombor yang paling hampiran ini adalah 0.1210. Itu bermaksud kita masih nak tolak 10 dari belakang sini. Oleh itu bermaksud kita mesti tolak 10 dari bahagian kanan sini. Oleh itu saya akan dapat 0.12 dengan 0.1210 tolak 10. Selepas saya sudah cari dua bahagian ini, kita boleh tengoklah apakah nilai untuk X di sini. So dari 0.1210 ini saya kembali ke kanan dan ke atas. So ini akan memberi kita 1.1 dan nombor di atas ialah 7. So inilah digit pertama, kedua dan ketiga kita. Digit terakhir ni adalah dari bahagian kanan ini. So kita boleh tengok digit terakhir ni adalah 5.
So sekarang kita dapat 1.175 akan memberi kita kebarangkalian 0.12. So dari jadual tadi kita dapat bila X lebih daripada 1.175 ini lah sama dengan 0.12 adalah 1.175 dan nilai R ialah negatif dia. So nilai negatif 1.175 adalah nilai R yang diperlu oleh soalan dan jawapan terakhir kita. Okay, saya akan buat satu contoh lagi untuk cari nilai R dari kebarangkalian yang diberi. So contohnya kalau kita diberi kebarangkalian Z di antara nilai R sampai negatif 0.35 adalah 0.192 dan kita disuruh cari nilai R. Ingat, langkah pertama ialah ingat jadual kita tidak boleh buat selang yang ada dua bahagian. Oleh itu kita nak pisahkan kebarangkalian ni kepada kebarangkalian yang mengguna dua selang. So P dua kali. So di sini kalau saya nak jadual di mana kita ada negatif 0.35 dan nilai R, contohnya macam ni. So kita nak luas di antara dua nilai ini, kita boleh tengok ini adalah mengguna nilai di kanan untuk R. Okay, kerana jadual kita hanya beri nilai luas di kanan. Oleh itu kita bila kita buat soalan sini kita mestilah guna luas di kanan, ya. So tolak bahagian luas di kanan negatif 0.35 iaitu Z lebih dari R tolak Z lebih dari negatif 0.35 sama dengan 0.192. So inilah langkah pertama. Langkah kedua yang saya akan buat ialah saya akan cari kebarangkalian ini. Kerana sekarang kita ada terlalu banyak perkara yang bukan nombor, so susah untuk cari nilai R. So saya akan buat permudahan untuk cari kebarangkalian ini dulu, barulah kita boleh buat cari nilai R. So kerana sekarang kita ada kebarangkalian untuk nombor yang negatif, itu bermaksud kita perlu buat transformasi untuk jadikan dia kebarangkalian untuk nombor yang positif supaya kita boleh guna jadual yang diberi. 35 akan menjadi satu tolak kebarangkalian bila Z lebih dari 0.35 dan kita boleh cari 0.35 dari jadual nanti. So dari jadual bila kita nak cari 0.35 kita perlulah tengok 0.3 dari kiri sini. So 0.3 dan 5 di atas. So, 0.35 akan memberi kita jawapan 0.3632 sebagai kebarangkalian dia. So kita ada satu tolak 0.3632 di sini dan kebarangkalian terakhir untuk Z lebih dari negatif 0.35 adalah 0.6368. Nanti ke dalam soalan ini, so kita dapat kebarangkalian Z lebih dari R tolak 0.6368 sama dengan 0.192. Oleh itu kebarangkalian bila Z lebih dari R adalah sama dengan 0.192 tambah 0.6368, iaitu kita akan dapat 0.8288. Sama di dalam contoh pertama, 0.8288 ni terlalu besar untuk dicari di dalam jadual yang tak lengkap yang diberi kita. Oleh itu kita perlulah buat transformasi sekali lagi. Okay, so transformasi dia ialah kebarangkalian Z lebih daripada negatif R. So kita sekarang sedang buat transformasi yang sama seperti bila kita buat bahagian oranye di sini. So ini adalah satu tolak 0.8288
iaitu kebarangkalian yang kita perlu cari dari jadual nanti ialah kebarangkalian 1712. Kita nak cari 1712 dari graf jadual. So mari kita carilah 1712 dari section ini ya. So 1712. Yang paling terhampiri 1712 adalah di antara 1736 dan 1711 di sini. Dan kerana bahagian kanan adalah bahagian tolak, walaupun 1711 lebih berhampiran dengan 1712, kita mesti bermula dengan 1736. Barulah kita boleh tolak nombor yang di kanan untuk dapat 1712. So 1736 untuk dapat 1712 ini kita mestilah tolak 24. Iaitu kita mesti okay, so di dalam jadual ni kita tak ada 24, tapi nombor yang paling terhampiri ialah 23. So kita bulatkan 23 di sini, itulah kebarangkalian yang kita perlu. Dengan kebarangkalian ini kita boleh tengok nombor yang nilai X dia ialah 0.94 di depan, dan 23 ini akan memberi kita nilai 9. Iaitu kita sekarang ada 0.949 sebagai jawapan untuk kebarangkalian 0.1712. R ini adalah sama dengan 0.949. Oleh itu R kita adalah negatif 0.949. Cuba untuk guna kaedah ini untuk sendiri. Okay, inilah kerja rumah yang terakhir untuk minggu ini. Soalan 14 pada muka surat 93. Okay, secara biasa tolong semak jawapan selepas kamu dah habis dan buat pembetulan. Apa-apa soalan yang murid-murid tak faham dalam tentang apa-apa yang kita bincang dalam rakaman ini ataupun latihan, kita boleh bincang pada hari Sabtu nanti. Okay, that's all for this video. I'll see you guys on Saturday. Bye-bye.